Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadrat Allah yang memberi kepada kita peluang setelah kita menjalani ibadat puasa pada bulan Ramadan, yang mana kita dapat berada pada pagi ini ialah dengan taufik dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi salah seorang daripada orang yang beruntung dapat dalam perlindungan Allah. Kita berada dalam rumahnya, kita berada dalam taman-taman syurga, kita berada dalam majlis ilmu, dalam ibadat beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita dengan pandangan rahmat dan memberi kefahaman kepada kita terhadap ilmu-ilmu yang kita akan pelajari berkaitan dengan agama Allah. Pertamanya, suka untuk saya ucapkan selamat Hari Raya, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu 'amin wa antum bi khair. Diberi lagi peluang untuk kita menyampung kitab yang kita baca ini berkaitan dengan akidah, terjemahan kepada Aqaid Durriyah. Kita akan masuk pada muka yang ke-54 pada tajuk Akidah berkaitan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum ini kita bicara tentang muqaddimah. Muqaddimah, pendahuluan berkait dengan sebelum kita nak masuk bicara tentang sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, sifat yang wajib, mustahil dan harus berkait dengan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Okey, kita ada pada muka yang ke-54 pada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kata penterjemah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita telah maklum perbicaraan tentang sifat perkataan wajib ini merujuk kepada wajib pada akal. Kita tak boleh faham wajib dengan makna wajib syarak, wajib dengan maksud dosa kalau tak buat. Sebagaimana sembahyang fardu, wajib ke atas mukallaf. Kalau tak buat berdosa. Kalau tak ada uzur tak buat berdosa. Maka wajib ini bukan dengan makna tu. Bicara tentang akidah dengan manhaj yang kita bawa ini, perkataan wajib ini hak mula-mula sekali kita bahagikan. Pengarang kita sebut tentang hukum wajib, mustahil, harus, iaitu berkait dengan ketetapan dan pensabitan akal. Perkara wajib apa dia? Perkara yang akal tak boleh terima, tak ada. Tak boleh terima, tak. Itu wajib. Akal tak boleh nak terima benda itu, tak ada. Lawang dia mustahil. Perkara yang akal tak boleh terima, ada. Akal tak boleh terima benda itu, ada. Dan seterusnya yang ketiga ialah harus, jaiz. Jaiz maknanya
Akal boleh terima, ada, boleh pun boleh terima, tak ada pun boleh terima. Akal boleh menerimanya, ada dia ataupun tak ada, akal boleh terima belaka. Baik, jadi wajib yang dibicarakan di sini ialah tentang perkara-perkara yang akal tak boleh nak terima, benda itu tak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna mesti. Mesti tak dapat tidak. Allah bersifat dengan sifat ni. Bukan dengan makna kalau tak ada sifat ni dosa Tuhan. Dah, itu tak kena lah. Itu hukum wajib syarak. Okey. Kemudian dia katanya yang pertama ialah sifat wujud. Ni sekarang ni dia nak bilang sifat. Bilang sifat yang kita kenali sebagai sifat 20. Yang pertama sekali ialah wujud. Kata musannif, famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan wa hiya al-wujud. Antara perkara yang wajib bagi Allah azza wa jalla wa azza adalah 20 sifat, iaitu wujud. Jadi sekarang ni mula-mula tu kita kena faham ini. Dia kata antara perkara wajib. Perkara dengan maksud sifat lah ni. Perkara dengan makna sifat. Antara sifat yang wajib bagi Allah. Perkataan antara ni sudah menunjukkan bahawa sifat Tuhan tu bukan 20 saja. Ni kena faham betul-betul. Ramai orang dia tolak ilmu sifat 20 ni dengan alasan sifat Tuhan kan banyak. Kita nama Allah Ta'ala dah kita selalu alunkan 99 nama. Dalam 99 nama tu kan ada sifat dia. Dalam sifat Allah Ta'ala Asma'ul Husna tu, tidakkah Allah bersifat dengan Khaliq, Al-Bari'u, Al-Mubdi'u, Al-Muhyi, Al-Mumid, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim. Itu nama-nama yang ada makna sifat. Dah? Itu pun dah banyak. Kenapa kita kata 20? Kita kena faham. Sifat Tuhan bukan hanya 20. Sebab itu dia mari perkataan antara. Makna antara ni makna ada lagi. Ada lagi sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain. Sebab itu, sebagaimana yang kita terang sebelum ini, segala sifat kesempurnaan tu ialah sifat Allah. Segala sifat kesempurnaan ialah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi banyak tak? Banyak. Mala nihayata lahu. Disebut ulama, tak ada penghujung sifat kesempurnaan Tuhan. Tak ada ujung. Tetapi kita ni nak bilang, nak hadkan sifat tu, dang lah kita. Banyak. Maka ulama ambil sifat-sifat yang mana menjadi asas kepada sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat-sifat lain dari segi pengertiannya. Dipanggil sebagai ummahatus sifat, asas ataupun parti kepada sifat-sifat lain. Contoh kita kata Allah Ta'ala dalam sifat ma'ani Tuhan ialah kudrat. Sifat kudrat. Kalau kita tengok pada Asma'ullah Al-Husna, Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Razzaq. Nama Tuhan ialah Ar-Razzaq. Makna yang memberi rezeki. Allah Ta'ala beri rezeki dengan sifat apa? Sifat kudrat. Allah menurunkan rezeki dengan kudratnya kepada makhluk. Tidakkah Ar-Razzaq itu kembali pada sifat kudrat? Al-Khaliq, Allah Ta'ala yang mencipta. Sifat mencipta itu tidakkah dia kembali kepada sifat kudrat? Al-Muhyi, yang menghidupkan. Allah hidupkan dengan apa? Dengan sifat kudratnya. Tidakkah sifat kudrat tu? Muhyi itu kembali pada sifat kudrat. Al-Mumit, begitulah semuanya. Jadi kita nampak di sini, dalam Asma'ullahul Husna tu, nama-nama Tuhan yang ada makna sifat, dia tak lari daripada 20 sifat yang
yang ulama himpunkan ni. Dah buat apa? Dah buat 99. Panjanglah pula. Apa tu? Ada benda yang maknanya sama tapi cabang dia itu. Dia daripada kudrat itu adanya pengertian khaliqul bari'ul mubdi'ul muhyil mumit. Ada makna tu. Jadi 20 ni panggil asas dia. Parti dia. Ibu kepada sifat-sifat dan makna-makna lain. Dan ini dipanggil, kita sebut dah, ada sifat Tuhan ni wajib kita beriman secara umum. Segala sifat kesempurnaan itu wajib bagi Allah. Dan wajib kita beriman secara tafsil, secara perincian 20 sifat ni. Sebab tu dia tulis perkataan antara ni. Jadi bukan 20 saja. Famimma, dia datang daripada mana? Mimma ni dia kalimah Arab gabungan min, haraf jar, min dengan makna tab'id dan juga ma. Min ma. Min ni dengan makna sebahagian daripada, antara. Baik, tengok. Kata syarih, sifat-sifat kesempurnaan yang sabit bagi Allah Ta'ala, yang wajib kita i'tiqadkan secara terperinci berdasarkan dalil yang menunjukkannya secara khusus ialah sebanyak 20 sifat. Dalil yang menunjukkan secara khusus. Ini dipanggil kepada kita wajib beriman secara tafsil kerana ada dalil yang khusus menunjukkan kepada 20 sifat ni. Secara umum, segala sifat-sifat Tuhan. Berapa? Tak boleh nak bilang kita. Terlampau banyak sifat-sifat kesempurnaannya. Tapi kenapa 20? Kerana ada dalil yang khusus. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kemurahannya tidak mentaklifkan kepada kita. Allah tidak mewajibkan. Taklif ni makna tidak mewajibkan kepada kita untuk beriktikad dengan baki sifat-sifat yang lain yang tidak dikemukakan dalilnya kepada kita. Hak banyak-banyak lagi tu sifat kesemua Tuhan wajib tak? Tuhan tak wajibkan. Sebab apa? Sebab tidak dikemukakan dalil kepada kita. Tak ada dalil secara khusus menyatakan sifat tu. Maka Allah Ta'ala beri keringanan. Cukuplah kita tahu sifat-sifat umum yang dah terkandung dalam 20 sifat ni. Tuhan tak taklifkan kita sifat-sifat lain lagi. Kalau tidak habis umum kita nak bilang. Allah ni maha agung, maha cantik, maha indah. Apa lagi? Maha sempurna, maha berkuasa, maha kuat, maha gagah. Jadi semua belaka tu, hak Tuhan belaka tu. Jadi habis hayat lah kita. Habis nafas kalau kita nak bilang kesempurnaan Allah SWT. Jadi selain daripada 20 itu, tidak ditaklif, tidak diwajibkan. Sebagai rahmat dan belah kasihan daripadanya. Kita nak akhir je lain ada lagi. Tak, bukan nak ngaji buku ni je. Bukan nak ngaji sifat Allah Ta'ala saja. Jadi cukup kita faham secara umum, secara tu, kemudian kita pun teruskan urusan kita sebagai manusia. Ini kerana sesungguhnya sifat-sifat kesempurnaannya tidak terhingga. Kesempurnaan Allah tak ada hingga, tak ada had, seperti yang telah anda ketahui. Ketahuilah olehmu bahawa 20 sifat ini ialah, apa dia 20 sifat ni? Sekarang ni dia sebut dulu, dia bilang dulu. Pertama ialah wujud, makna ada. Qidam makna sedia, baqa makna kekal. Mukhalafatuhu lil hawadith, menyalahi Allah bagi sekalian yang baharu. Ini kita akan terang satu-satulah. Menyalahi Allah bagi sekalian yang baru. Sekarang ni dia nak terjemuh saja. Qiyamuhu bi nafsih, berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyah, esa kudrat, sifat berkuasa. Jadi sini saya guna terjemahan sifat berkuasa lah. Sebahagian daripada kitab-kitab Jawi kita,
dia terjemah ataupun sebahagian daripada para ulama kita dia terjemah dengan perkuasa. Perkuasa merujuk pada sifat. Berkuasa tu keadaan ada kekuasaan, ada kuasa. Sifat yang ada dalam diri tu, sifat tu dipanggil perkuasa. Jadi setengah daripada kitab yang menggunakan ni ialah Baqaratul Amani. Baqaratul Amani apa nama ni, dia guna perkuasa. Kita ambil terjemahan sebagai apa? Sifat berkuasa. Sifat berkuasa. Yang ke-8 iradah. Sifat berkehendak. Bila ada sifat iradah, sifat berkehendak, maka dia berkehendak. Tu kena beza tu. Ini kalau dalam kitab-kitab yang lebih terutamanya kitab-kitab yang lebih perbahasannya dalam atau kitab-kitab Melayu kita, sebahagian ni dia akan bezakan ni. Sifat dengan hasil dia panggil ma hasala bisifah. Benda yang hasil dengan sifat. Kita ada sifat berkehendak, maka kita berkehendak. Jadi berkehendak tu ialah hasil daripada ada sifat berkehendak. Ni setengah ni dia kata berkehendak. Yang seterusnya sifat ilmu, hayat, sifat hidup, sama, sifat mendengar, basar, sifat melihat, kalam, sifat berkata-kata. Ini senang ni. Kalam, sifat berkata-kata. Berkata-kata tu benda yang hasil dengan ada sifat kalam. Masa kita diam ni, tuan-tuan tu sedang duduk diam ni. Duduk diam maknanya tak bercakap ni. Ada tak sifat berkata-kata pada diri kita? Ada. Kita bukan bisu. Senyap belaka. Nampak tak senyap belaka ni? Sebab apa senyap? Bisu ke? Tak. Orang bisu ni tak ada sifat berkata-kata, tak ada sifat perkata. Jadi kita diam tu kita tidak menzahirkan sifat hasil daripada sifat berkata-kata tu. Tapi sifat berkata tetap ada pada diri kita walaupun masa kita tidur, walaupun masa kita diam. Tu beza lagi. Jadi kalam ini merujuk pada sifat tu. Tiba-tiba kita buka mulut, kita bual, kita cakap. Maka ada hasil daripada sifat berkata-kata tadi mengeluarkan perkataan. Sekarang ni kita bincang tentang kalam, sifat berkata-kata. Ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kaunuhu qadiran, keadaannya berkuasa, kaunuhu muridan, keadaannya berkehendak, kaunuhu aliman, keadaannya berilmu, kaunuhu hayyan, keadaannya hidup, kaunuhu sami'an, keadaannya mendengar, kaunuhu basiran, keadaan melihat, kaunuhu mutakalliman, keadaannya berkata-kata. Okey. Ada 20 sifat secara umum gitu. Sifat-sifat ini terbahagi kepada 4 bahagian pula. 20 ni dibagi 4 pula. Iaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Ni sebagai kategori. Zaman Nabi, zaman salaf, tak ada pun nama-nama ni. Nama-nama ni tak ada ni. Tak ada. Nama ni tak ada. Tak ada. Bid'ah. Dia bid'ah ni bukan bid'ah yang jadi haram. Bid'ah yang kadang-kadang berhajat dan perlu. Bid'ah tentang pembahagian, pengkategorian ilmu-ilmu berkait dengan agama ni kadang-kadang dia jadi perlu dan wajib. Tengok bila kita baca Quran tak? Bila kita ngaji Quran, Tok Guru ngajar, hak ni kena dengung, apa kena dengung? Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Sahabat ngaji dengan Nabi ada tak istilah idgham ma'al gunnah? Tak ada tak? Tak ada idgham ma'al gunnah. Dah dibaca ke mana? Dia baca dengung lah. Dia baca macam kita kena baca tu lah. Kena baca dengung. Idgham ma'al gunnah. Tapi nama waktu mari ke diam. Dia mari ke diam. Apabila ilmu ni berkembang, memang dia berhajat kepada disusun dan diletak istilah-istilah tu supaya senang orang nak belajar. Ni kena dengung tak cukup ni. Dengung tak cukup ni. Wajibul gunnah, wajib dengung. Apa lagi? Mak jaiz. Mak jaiz
munfasil. Ni pun kita pun tukar mak jaih muttasil lah, mak wajib munfasil. Istilah tu kadang orang tukar lagi. Mak jaih muttasil, mak wajib munfasil. Terbalik tau. Dia mak jaiz munfasil, mak wajib muttasil. Istilah tu. Istilah mak jaiz. Mak jaiz munfasil. Mari mana istilah ni? Ada zaman Nabi? Tak ada. Tapi apabila Rasulullah baca pada ayat tu, dia akan panjangkan lebih daripada panjang biasa. Dia akan panjang lah maksudnya. Khilaf pada majai bahasa berapa tu ikut riwayat qiraat lah. Jadi istilah-istilah ni mari kediang. Tak ada masalah. Bahkan kadang dia perlu dan penting. Tujuannya untuk ilmu itu senang dipelajari oleh ulama, oleh umat-umat yang mendatang. Okay. Maka bila kita faham konsep tu, bila orang kata sifat-sifat nama-nama ni tak ada zaman Nabi, bila tak ada kita boleh belajar, jadi pelik lah. Pelik bunyi. Maknanya sekadar tu sajanya, tu bukan hujah tu. Itu jenis orang malah ngaji orang panggil. Malah ngaji. Dia kata tak ada zaman Nabi, tak payah belajar lah menipala. Sekarang ni kita nak belajar istilah tujuan untuk kita tahqiqkan ilmu. Faham betul-betul. Maka ulama letak istilah. Okey, baik. Sekarang ni sifat nafsiyah, salbiyah dan sifat ma'aniyah. Kita tengok satu-satu takrif tu. Mungkin kita tahu dah apa makna dia. Pertama, sifat nafsiyah. Sifat yang menunjukkan kepada diri zat. Diri zat itu sendiri. Diri zat itu sendiri tanpa ada makna lain. Sifat nafsiyah ni, itulah sifat wujud. Dia ada se je. Sifat nafsiyah dalam perbincangan sifat 20 ni ada se. Iaitu apa dia? Sifat wujud. Okey. Macam mana sifat wujud dipanggil sifat nafsiyah? Wujud ni, bila sebut wujud, kita faham terus kepada zat. Kita tak faham sifat-sifat tambahan lain. Bila kata wujud dengan makna ada tu merujuk kepada diri zat tersebut. Tanpa melihat kepada sifat-sifat lain. Jadi makna di sini, mana ni? Makna di sini tanpa ada makna lain kena kepada sifat-sifat jugalah. Tanpa ada makna lain, tanpa merujuk pada sifat-sifat lain. Okey. Contoh kita kata apa? Kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kata ni, masjid Kubang Ikan ada. Masjid Kubang Ikan bersifat dengan wujud, ada. Jadi bila kata masjid Kubang Ikan ada tak? Ada. Wujud tak? Wujud. Ni masjid. Bila sebut perkataan wujud, orang bayang apa? Orang terbayang diri masjid itulah. Sifat wujud tu. Dia tak kait dengan berapa pintu dia ada, warna apa kubah dia, luah mana, besar mana. Hak tu tidak ada dalam makna wujud. Bila sebut wujud nak cover pada diri sejid. Memanglah masjid tu dia ada pintunya, ada kubah dia, luahnya besar mana. Tapi pada makna wujud tu dia tidak merujuk kepada makna sifat-sifat secara spesifik. Dia wujud pada diri tu lah. Macam kita kata, kita ada, anak kita ada tak? Ada. Ada anak tak? Dia ada anak tak? Ada. Makna apa? Ada anak. Dah anak dia tinggi berapa, besar mana, berat berapa, warna apa kulit rambut dia, tidak dapat difahami pada wujud tu. Jadi makna wujud tu, dia merujuk pada diri zat. Tanpa melihat kepada sifat-sifat yang ada pada zat itu daripada sifat-sifat lain. Nampak? Jadi kerana itu dipanggil sifat nafsiyah, merujuk pada nafs. Nafs tu makna diri. Sifat nafsi makna diri. Bukan sifat nafsu. Sifat nafsu tu nafsu. Sifat nafsiyah, nafsu makna diri zat, diri sesuatu. Jelas bila kata peng ni ada. Peng ni ada. Bila bayang makna ada tu, makna ada peng lah.
warna putih ke warna apa tu kita tak sebut lah. Jadi perkataan ada tu menunjuk pada diri peng tu. Okay. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat yang pengertiannya menunjukkan ternafinya perkara yang tidak layak. Seperti yang akan diterangkan nanti. Okay. Apa maksud salbiyah? Salbiyah maknanya sifat penafian. Sifat penafian. Dia makna salb ni makna tolak, nafi, negatif pun ya kak? Negatif. Jadi salbiyah, sifat nafi, salbiyah ialah sifat penafian perkara yang tidak layak. Ini bukanlah bererti sifat itu dinafikan. Bukan makna sifat itu kita nafi. Bukan. Makna sifat itu makna penafian. Makna penafian. Okay. Sifat salbiyah ialah 5 sifat selepas wujud. Dalam bilang, bila kita bilang, dia ada mana? 5 sifat lepas pada wujud. Ni. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Ni. Ini sifat salbiyah. Okay. Kita ingat balik tadi. Apa makna sifat salbiyah? Sifat yang ertinya penafian makna yang tidak layak. Contoh, kita kata sifat qidam. Qidam ni makna sedia. Apa makna sedia? Apa makna qidam? Qidam tu sedia lah. Apa makna sedia tu? Kita kata, apa dia? Tak ada awal. Tiada lah. Tak ada. Tiada awal. Kita telah menafikan adanya awal bagi wujud Tuhan. Wujud Tuhan tu tak ada awal. Nafi tak? Nafi. Okey. Apa makna baqa? Kekal. Apa erti kekal? Tiada akhir. Tiada akhir. Tidakkah makna nafi? Makna nafi. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Menyalahi Allah bagi sekalian yang baharu. Maknanya Tuhan menyalahi Allah bagi sekalian yang baharu. Maknanya Tuhan tak sama. Tidak sama dengan yang baharu kan? Tidak sama. Itu mukhalafah. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Tuhan dengan sendiri. Yang kita akan bincang. Dia ada 2 makna. Iaitu Tuhan bukan sifat. Tuhan tidak berhajat kepada pencipta. Tidak. Tuhan bukan sifat. Tuhan bukan sifat. Dan Tuhan tidak berhajat kepada pencipta. Nanti kita akan huraikan. Jadi makna apa? Bukan, tidak, makna penafian. Okey. Wahdaniyah, esa. Apa makna esa? Tidak berbilang. Tidak berbilang. Tidak berbilang. Makna dia tidak lebih pada satu. Tidak berbilang. Nampak? Bila kita tengok sini, tidakkah makna bagi sifat-sifat ni, makna nafi, tak ada awal, tak ada akhir, tak ada sama, tak ada perlu kepada pencipta, tak berbilang, tak. Ini yang panggil sifat salbiyah. Makna sifat itu makna menafikan sifat yang tak layak. Dia lain dengan sifat-sifat lain. Contoh kita kata kudrat. Kudrat berkuasa. Kalau orang tanya, kudrat berkuasa kan? Berkuasa. Tidakkah dia menunjukkan pada tidak lemah? Tidakkah berkuasa menunjuk pada tidak lemah? Tidak lemah? Betul. Memang sifat dia ada lawang. Tapi lawang yang bukan
Direct dia panggil. Berkuasa tu ada makna berkuasa. Apa maksud berkuasa? Berkuasa lah. Bila berkuasa makna tidak lemah. Jadi berkuasa tu sendiri kudrat dia ada makna yang mutabaqah. Dalam istilah panggil dia ada makna yang mutabik dia. Yang kedua makna lazim penafian. Makna lazimnya menafikan sifat lemah. Waktu makna lazim tak masuk sebab bila sebut kudrat orang terus boleh faham berkuasa. Tapi kidam sedia tu, makna sedia tu diri, makna dia sendiri penafian tu. Tu beza dia. Kidam ni, dia bukan makna bentuk subuti istilah dia. Bukan makna mengisbatkan. Makna pensabitan tu, tapi makna kod belah nafi orang panggil. Kidam ni, makna dia bukan mengisbatkan benda ada. Dia menafikan benda yang tak layak. Bila kata sedia, tak ada awal. Sebab apa? Yang ada dalam erti kata sedia tu makna apa? Bila kita bayangkan Tuhan, wujudnya dia tu qadim. Bersifat dengan kidam. Apa maksud kidam? Terus akal kita bayangkan makna tak ada awal. Ke ada makna lain? Tak ada dah. Hak tu. Jadi, merujuk terus kepada makna penafian tu waktu salbiah. Itu salbiah. Okey. Ada pohon lain memang ada sifat lawan dia. Wujud ada lawan dia sifat mustahil iaitu Adam tak ada. Tapi wujud tu kita faham wujud tu ada makna dia sendiri. Iaitu makna ada. Kewujudan tu makna ada zat tersebut. Lawang tu lawang secara bila kita isbat wujud, kita nafilah Adam. Tapi kidam ini, bila isbat kidam, makna kidam tu dah makna tak ada. Tak ada awal. Bakok tu makna dia dah, makna tak ada akhir. Nampak tak jelas kalau ada beza antara sifat salbiyah dengan mustahil yang lawan bagi sifat-sifat lain. Okay. Jadi kidam tiada awal, bakok tiada akhir, mukhalafah lil hawadi tidak sama, qiyamuhu bi nafsihi bukan sifat, Tuhan tu bukan sifat, dan juga makna Tuhan tidak berhajat pada pencipta. Makna wahdaniyah esa tidak berbilang. Jadi ini yang kita panggil sebagai sifat salbiyah, iaitu sifat pengertiannya menunjukkan kepada ternafinya perkara yang tidak layak. Jadi sifat salbiyah ialah 5 sifat selepas wujud. Seterusnya yang ketiga, sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani dia kata? Setiap sifat yang maujud. Ingat, ni ada istilah ni, sifat yang maujud, yang ada pada zat, yang mewajibkan suatu hukum. Sifat ma'ani ialah 7 sifat selepas sifat salbiyah yang 5 itu. Okay. Ni juga ramai orang salah faham ni. Dia kata sifat ma'ani tu, ma'ani ni bahasa Arab dia kata plural. Ma'ani, kata majmuk. Singular dia ialah makna. Jadi orang sebut sifat ma'ani, orang sebut sifat makna. Sifat makna pun sebut. Dia singular dia, kata satu dia makna. Kalau banyak dia panggil ma'ani. Jadi kerana bahasa Melayu kita ada perkataan makna kan. Ada, jadi orang bertukar kadang. Bila kata sifat makna, sifat yang ada makna. Sifat yang ada makna. Jadi sifat lain tak ada makna. Sifat yang lain tak ada makna ke? Itu salah tu. Bila kita ertikan, kita faham makna dan juga ma'ani ni dengan makna tu dengan maksud erti. Maksud, pengertian. Itu tak betul. Jadi ma'ani atau makna ni bukan maksudnya pengertian dan maksud. Istilah sifat ma'ani dia merujuk sifat yang jenis ada, sifat yang maujud. Apa maksud maujud?
Sifat yang jenis ada. Tu istilah ni kena perhati molek lah. Bila sebut sifat ma'ani, sifat yang jenis ada. Dah sifat lain tak ada ke? Ada sifat yang jenis tak ada. Ada sifat yang tak ada. Contoh kita sebut tadi. Kita sebut tadi. Apa dia? Sifat kidam, sedia. Sedia tu benda. Kita kata Allah bersifat dengan kidam. Tuhan Allah Ta'ala qadim. Dia ada sifat kidam. Sifat kidam tu benda. Ada tak dia? Ada tak? Dia tak ada. Dia hanya direti dan difaham. Apa dia? Makna kidam. Wujud Tuhan tak ada mula. Tak ada mula tu benda ada ke benda reti? Benda reti orang panggil. Bukan benda ada. Nampak tak ni? Saya takut dah tu kita terang sikit gini. Kita ambil contoh buku ni lah. Buku ni. Ada kertas tak? Ambil ni. Okey. Ini benda ni tisu tak? Tisu ni ada zat dia. Tahu tak? Dia ada zat dia. Zat tisu, zat tu diri tisu tu. Lepas tu dia ada sifat dia kan? Sifat dia benda sini, hak jelas. Sifat hak jelas. Warna putih. Sifat putih tu, sifat yang jenis ada. Ada ni. Sebab ada tisu warna pink, ada tisu warna biru. Tak? Sifat putih tu sifat jenis ada. Ia boleh, yang ada pada zat diri tisu. Tisu, bila sebut tisu warna putih, bayang benda. Tisu sebenda, sifat awak ada pada tisu tu benda lain. Awak pada akal lah. Bukan maknanya pada ni hidup dua. Bukan, hidup sekali je. Cuma kita reti makna tisu apa, makna putih apa. Tisu pun ada, putih pun ada tak? Kalau saya tanya, ada tak putih? Ada tak? Kan ada kata tak ada. Bisa juga, tak ada putih. Oh, tak ada putih. Tak tahu nak jawab. Ada tak putih? Ada. Semua kata ada. Nampak tak? Jadi putih kita boleh reti bersifat hak jenis ada. Kita boleh nampak, kita boleh tengok. Pak segi dia ni. Ada tak? Pak segi dia ni ada tak? Ada tak? Ada tu makna ke mana? Ada sungguh ti macam putih ke? Tu kena beza tu. Dah kalau saya buat gini jadi ke mana? Kalau buat gini jadi ke mana? Mana pergi pak segi? Gimana pak segi ni? Ada tak pak segi? Tak ada pula. Tak boleh nak buat bulat je. Dah mana? Jadi pak segi ni, bentuk ni orang panggil sifat orang jenis reti. Hak adanya benda. Pak segi tak ada, orang ada tisu je. Tisu dia potong gini, kerak gini panggil pak segi. Tapi dia tu ada sungguh macam putih, bukan. Dia hanya reti, orang panggil reti. Reti dari segi bentuk gini, orang panggil pak segi. Kalau kita lipat gini pula, orang panggil apa? Segitiga. Ya ada tak segitiga? Ada tak? Dia tak ada orang panggil. Tapi hanya faham dan reti. Nampak tak? Dia tak ada macam mana? Bukan yang macam putih Putih tu benda ada sungguh. Pak segi ni jenis reti. Tiga segi ni jenis reti dah faham. Kita kerak, kita buat gini jadi tambah tiga segi. Kita buat gini jadi pak segi. Kalau kita gunting pula jadi bulat. Hak tu, hak ada diri benda, hak ada tisu je. Bentuk tisu tu benda yang kita reti. Faham tak? Ni kubah kita ni bulat. Bulat tu ada tak? Bulat hanya direti. Bila kontraktor buat bentuk gini, hak adanya. Hak ada ialah ni benda ni, siming. Ke kapur. Kapur tu lah dia buat bentuk gitu tu. Hak tu ada. Hak ada sungguh. Dia buat betul gitu tu, jadi bulat. Jadi bulat, bentuk ni benda yang hanya direti faham. Dia bukan benda yang ada sungguh ti. Yang ada sungguh ti ni itulah semi ke, kapur ke. Apa ada lagi? Nampak beza dua tu?
Tapi dia bersifat dengan 4 segi. Tapi 4 segi ni bukan sifat yang sama macam putih tadi. Kalau kita ambil contoh pula air. Tak, air. Okey, air kita. Ni lama mana ni? Sebelum Ramadan dah ni. Apa? Jadi air ni. Katakanlah saya letak air sirap. Okey, air sirap kita boleh kita boleh faham dua. Pertamanya zat air. Yang keduanya sifat dia warna merah. Yang ketiga sifatnya yang manis. Merah ada tak? Air sirap, bayangkan air sirap ni. Merah tu ada tak? Ada, buktinya kita nampak dan dia memang benda yang kita faham asing daripada air. Sebab ada air bukan warna merah. Warna kuning, air jagung. Jadi merah sifat yang ada. Kemudian kita letak gula, manis. Manis ada tak? Adalah. Kalau tak ada manis, tak jadi manis. Cerita bab air je hari ni. Manis adalah. Buktinya kita dapat rasa dengan panca indera kita. Kita rasa, oh manis. Jadi ada sifat manis. Okey, sekarang ni air tu betul dia duduk dalam gelas. Gelas ni bentuk silinder lah tak? Separa silinder gitu. Bentuk silinder ni ada tak? Ada tak? Tak ada tapi reti. Atau cawan ni sendiri ya, cawan ni sendiri. Cawan ni zat dia daripada kaca ni. Bentuk bulat ni. Dia tak ada tapi reti. Wak adanya, wak ada kaca. Kaca ada. Bila wak bentuk gini, panggil bulat. Kalau cawan wak bentuk petok lah pula. Kalau cawan wak bentuk mana? Bentuk tiga segi lah pula. Jadi wak ada sebenarnya kaca. Bentuk itu benda yang reti dan faham sahaja. Okay. Bila faham gitu mudah lah. Macam tadi. Tuhan bersifat dengan qadim. Makna zat Tuhan tak ada mula. Hak ada apa? Yang ada bila kata Tuhan qadim makna zat. Kita cerita zat Tuhan tak ada mula. Tak ada mula tu ada tak? Tak ada. Kita faham sahaja. Zat hak tak ada mula, tak ada permulaan tu panggil qadim. Jadi sifat tu sifat yang hanya reti dan faham. Bukan jenis ada sungguh. Lain dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani tu sifat asing yang dipaham. Lain daripada faham zat. Antaranya kudrat. Kita ambil contoh bagi kita lah. Kita dan sifat kudrat kita. Diri kita, zat kita. Sifat kudrat tu, benda sama dengan zat ke lain? Lain. Buktinya kalau kita dorok lah. Tak ada lah kudrat tu. Jadi zat itu satu pemahaman, kudrat tu satu benda lain yang ada pada diri kita. Sifat rambut kita warna putih. Rambut tu satu, sifat putih tu, berubang tu, sifat lain pula. Hitam, itu sifat lain pula. Sebab ada orang warnanya rambut dia tak hitam, rambut dia putih. Jadi putih itu termasuk daripada sifat ma'ani panggil. Sifat jenis ada. Okay. Sekarang ni dalam perbicaraan sifat 20, 7 sifat ini dikategorikan sebagai sifat ma'ani. Sebab apa? Sebab dia sifat yang maujud, sifat yang jenis ada. Yang jenis ada pada zat. Dia bukan diri zat, dia ada pada zat. Tapi dia tidak bercerai daripada zat. Yang mewajibkan sesuatu hukum. Bila ada dia, maka akan ada hukum yang lahir. Apa makna hukum yang lahir? Akan hukum ni kena kepada apa? Kepada sifat maknawiyah. Bila ada kudrat, ada kaunuhu qadiran. Itu kata melahirkan, mewajibkan hukum. Bila zat itu ada sifat berkuasa, sifat perkuasa, maka dia berkuasa. Ada lahir hukum tu. Nampak? Jadi hukum ni kena kepada apa? Kena kepada maknawiyah. Maknawiyah. Sifat ma'ani ialah 7 sifat selepas daripada sifat salbiyah yang 5 tu. Mana tadi? Lepas daripada 5 ni. Ini sifat ma'ani. Apa dia? Kudrat, iradat, hayat, sama', basar, kalam. 7 sifat ni. Kalau ambil kepada diri kita contohnya.
Sifat kalam kita ada tak? Ada. Diri kita itu zat. Pada diri kita ada sifat kalam, sifat berkata. Buktinya kita tidak bisu. Kita boleh berkata-kata dengan sifat kalam. Ilmu. Ada segi. Sifat ilmu. Ilmu. Diri kita satu makna. Yang kedua ialah ilmu yang ada pada diri kita. Ilmu tu benda lain tu. Tapi ada pada diri kita. Bila ada ilmu, kita panggil kita ni berpengetahuan. Itu maknawiah dia. Itu maknawiah dia. Boleh jadi sifat ma'ani ialah sifat yang maujud, yang ada pada zat yang mewajibkan sesuatu hukum. Hukum ni kena kepada apa? Kena kepada maknawiah lagi. Sifat ma'ani ialah 7 sifat selepas sifat salbiah yang 5 itu. Sikit lagi. Nombor 4. Sifat maknawiyah. Hal yang wajib bagi zat selama mana wujud zat itu yang disebabkan dengan satu sebab, yakni sebab sifat ma'ani. Dia kait ni. Bila ada ma'ani, ada maknawiyah. Bila ada kudrat, ada kaunuhu qadiran. Bila ada perkuasa, ada keadaannya berkuasa. Jadi maknawiyah ni tu hal yang lahir. Ni juga kena hurai lah, tapi kita tak dang lah hari ni. Hal yang lahir, yang wajib bagi zat selama mana wujud zat itu. Selagi mana ada zat itu bersifat dengan sifat itu, maka sifat itu adanya maknawiyah. Selagi mana kudrat ada pada zat, maka kudrat itu bersifat dengan kaunuhu qadiran. Yang disebabkan dengan satu sebab, iaitu sifat ma'ani. Baik. Jadi itu dia pembahagian sifat kepada 4 tadi. Jadi kita dapat dah hari ini dapat kenal apa itu salbiyah, apa itu ma'ani dan juga ma'nawiyah sekali ringkas. Kita akan tengok kembalilah nanti pada sifat ma'nawiyah sebelum kita masuk kepada perbahasan seterusnya. Jadi rasa boleh kok setakat itu untuk kali ini. Kalau ada soalan? Ada. Kalau tidak ada, sekadar itu saja untuk pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.